mungkinkah situasinya berbeza bagi setiap individu yang melaluinya. Jadi kita ingin terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari selaku dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Prof bersama kami hari ini. Sama-sama. Selamat tengah hari Syira, Sugita. Selamat tengah hari Prof. Ini penonton kali ketiga saya memberitahu Prof yang saya suka sangat nama Prof Melati Sumari. Sedap untuk kita sangat. sebut, sedap untuk kita dengar. Baiklah Prof. Baiklah Prof, kalau dapat saya buka topik perbincangan kita pada tengah hari ini, sanggup derita asalkan tidak berubah status. Kenapa ada insan-insan, individu-individu yang sanggup menanggung derita dalam sesuatu perkahwinan itu? Okey, pertamanya kita lihat daripada masyarakat Asia lah. Kalau kita kaji, masyarakat Asia ni dia dikategorikan sebagai masyarakat kolektivis. Okey. Kolektivis versus individualistik lah kalau di barat tu biasanya ataupun Europe. So kolektivis ni dia ada satu ciri dia yang dipanggil group approval. Maknanya apa kita buat ni kita rasa nak kena orang lain terima. Jadi salah satu daripada banyak-banyak approval tu ialah macam kita tahu dalam masyarakat kita tak kira bangsa pun, bila saya bercakap dengan kawan saya, of course yang bangsa Melayu, yang bangsa India ke Cina pun, ada macam kalau you single, orang kata kenapa tak kahwin. Bila you berkahwin, kenapa you tak ada anak. Betul. Bila anak you cuma perempuan je, kenapa tak tambah lagi. Macam-macam. Dia tidak berakhir. Tak tahu bila akhir dia. Itu jadi, okey, kita tak boleh kontrol orang di luar. Tapi kita boleh kontrol diri kita kan? Setuju. So jadi bagi orang yang dia sangat berpegang tanpa dia sedar benda tu, dia belajar daripada masa dia membesar sebenarnya. Dia tak, bukannya dia ajar kat kelas you mesti ikut kata orang, tak ada. Tapi kita kita yang penting orang nampak kita okey. Itu dipanggil group approval. So jadi oleh kerana dia dah dapat status tu kan, macam sebab itulah kita sangat mengagungkan perkahwinan, which is good. Tetapi kita tidak nafikan bukan semua perkahwinan itu perlu diteruskan kalau dia toksik. Betul. Sebab itulah undang-undang pun dia ada marriage and divorce, perkahwinan dan perceraian. Mana ada undang-undang tu boleh berkahwin je, tak boleh bercerai. Kerana benda-benda ni. Jadi kalau seseorang tu dia pada saya salah satunya kalau dia punya punca dia kerana kita fikirkan apa orang kata, macam tadi kan video klip tadi, apa orang kata. Macam contohlah katalah kita pakai baju kita rasa cantik, orang mesti puji. Kalau orang tak pandang pun nak cerita, sebab bila kita fikirkan apa orang kata. Sedangkan kalau kita lihat diri kita, adakah kita nak pakai baju yang selesa ataupun baju yang orang suka? Begitu juga kehidupan kita. Adakah kita nak apa orang kata tentang status kita dan tapi kita merana, kita tak bahagia, kita tak tahu hidup kita ni apa, ataupun kita nak mencari kebahagiaan. Macam tadi komen dekat media sosial tu. Jadi dia kalau kita nak faham tu, kita kena tengok daripada pertama budaya lah sebenarnya. Budaya kita memang macam tu. In fact, ada ibu bapa yang saya pernah jumpa, ada satu kes, dia nak bercerai sebab perkahwinan tak bahagialah. Tapi ibu dia sendiri yang tak bagi. Ibu kepada isteri ni yang tak bagi. Maknanya walaupun dia tahu rumah tangga anak dia tu dah tak boleh survive dah. Ibu sendiri. Jadi nampak tak adanya campur tangan juga daripada extended family yang juga rasa mesti kekalkan status sendiri. Saya tak nak anak saya ni jadi janda. Sampai macam tu sekali. Jadi banyaklah faktor, itu salah satulah. Dan penderitaan ini bukan setakat penderitaan yang fizikal. Kalau fizikal orang kat luar boleh lihat, kan Prof? Tetapi kalau penderitaan dari segi mental dan emosi, tidak semua orang boleh merasainya. Dan saya suka apabila Prof bercakap mengenai status, dan mungkin Prof boleh olah sedikit apa sebenarnya yang kita kaitkan dengan status. Adakah setakat status seorang sebagai janda ataupun ada status-status ekonomi dan sebagainya, Prof? Ya, betul. Sugita, memang dia bukan setakat status dari sudut marital status mata-mata. Tetapi ada juga setengah lah perkahwinan yang mungkin dengan perkahwinan itu dia akan meningkatkan status. Contoh, ekonomi dia akan lebih baik lah melalui perkahwinan tersebut. Dia mungkin berkahwin dengan orang yang mempunyai sumber keuangan yang stabil, bagus. Jadi dia dah dapat satu status ekonomi yang lebih baik. Macam contohnya kalau kita tengok status sosioekonomi rendah pergi kepada pertengahan, pergi kepada tinggi dan seterusnya. Jadi bila dia dah dapat status tu,
itu dengan perceraian ke misalnya, kemungkinan status tu dia akan ditarik balik. Ditarik balik oleh status lah. Jadi dia kena mulakan hidup tu daripada A. Ada orang yang tak sanggup sebab mungkin selama-lama ini orang-orang keliling dia dah tahu you dah macam ni statusnya, you nak patah balik. Jadi balik semula pada apa saya cakap tadi, apa orang kata juga kan, status sosioekonomi. Tapi ada juga yang memang contohnya dia memang mungkin tidak ada sumber pendapatan langsung. In fact kalau kat universiti kita buat kajian pun actually ada je kajian wanita yang dia dia kena dera bertahun-tahun tetapi dia mencari jalan bagaimana dia nak keluar. So dia telah buat apa dipanggil long term plan, macam mana dia nak buat satu persatu. So dia tak minta perceraian tu terus, dia akan ambil step by step. Jadi bila semua dah everything in place baru dia filekan perceraian, masa tu dia dah tak kisah dah. Jadi sebab itu kalau wanita yang bijak dia akan plan. Kita pun faham bukannya seperti mana orang berkahwin, dia jumpa, dia jatuh hati, jom kita pergi pejabat perkahwinan. Tak ada. Begitu juga perceraian bukan bangun pagi, jom bercerai. Tak ada. Orang akan ada proses. Jadi wanita yang kami kaji itu dia macam tu. Dia ambil masa sedikit, dia plan. Bila plan tu semua dah jadi, dia ambil masa, ada yang berbulan, ada yang lebih setahun. Tapi bila dia keluar tu, dia dah kuat. Dia dah tak peduli apa orang kata sebab semuanya dah disusun. Kerana itulah pentingnya pada saya lah, Tuhan bagi kita akal, kita gunakanlah akal kita tu untuk merancang. Macam itulah. Itu dia, persediaan mental dan juga fizikal untuk keluar daripada hubungan yang toksik itu. Tadi kerap kali juga Prof dan juga Sugi ada katakan bahawa individu-individu ini takut kehilangan status dan hidup berpandukan kepada pandangan orang ramai. Persoalannya, apakah kesan psikologi terhadap individu berkenaan bila dia terus berada dalam situasi ini, terus fikirkan apa orang luar nanti nak fikir dekat dia? Okey, kesan psikologi ni kita tengok pada dua kumpulan. Pertama kat individu tu sendiri. Katalah individu tu sendiri, dia apa erti perkahwinan kalau tak bahagia? Kan? You balik rumah, you tengok pasangan you pun tak tengok pun tak apalah. Macam tu kan. Jadi rumahku, syurgaku tak ada. Ataupun macam tadi, kan yang video klip tadi, dia duduk tapi jumpa 3 bulan sekali. Dia macam single, betul tak? Jadi dia sendiri sebut tadi, dia rasa dia macam pelacur di rumah sendiri. Dia sendiri yang menyatakan. Jadi apa fungsi dia? Sebab dalam perkahwinan, dalam agama pun, isteri ke suami bukanlah tujuannya seksual semata-mata. Kan? Dia ada banyak peranan-peranan lain. Jadi kalau dia meneruskan tekanan tu, kalau dia bekerja, dia mungkin akan menyendiri. Itu salah satulah sebab dia tak mahu orang tahu pasal hidup dia. Sekarang orang macam ni, dia tak nak orang tahu pasal hidup dia. Dia nampak cantik, maksudnya cantik dari sudut pandangan. So macam tu. Tetapi yang lebih parah ialah pihak ketiga yang kita tak sedar. Tadi wanita tadi dia sebut tentang anak-anak. Percayalah Syira dan Suji, saya ada satu kes ni, anak dia ni dia melihat ibu bapa, mak dia ni suffer untuk sehingga meninggal bapa dia ni, sehingga mak dan ayah dia meninggal. Jadi dia belajar satu perkara, dia kata dia bila dia berkahwin, anak ini yang lelaki, dia juga mendera isteri dia. Jadi bila isteri dia ni pula isteri yang mungkin celik akal, isteri dia cuba mendapatkan hak. Jadi bila isteri dia cuba mendapatkan hak tu, dia tak faham. Dia kata, kenapa pula isteri dia nak dapatkan hak dia, dapatkan apa dipanggil yang kalau kita report polis boleh tahan daripada mendekati tu kan, ada kat undang-undang tu kan. So jadi sebab dia kata semasa dia membesar, dia melihat bapa dia mendera mak dia dan mak dia boleh jadi isteri yang solehah, menerima seadanya. Nampak tak? Kita sebagai wanita ke, sebagai lelaki ke, kita fikir anak kita ni tak faham. Tapi anak kita belajar dan bila anak kita tu berkahwin, dia ikut macam yang bapa dia buat. Kesianlah kan. Macam itulah yang berlaku. Sebab dia fikir mak dia tu isteri solehah dengan tidak meninggalkan perkahwinan. Sedangkan mak dia tu jadi tempat lepaskan fizikal, emosi semua. Mak dia terseksa, mak dia lah yang membesarkan dia dan anak-anak. Okey, baik. Dan mungkin Prof, kalau tidak keterlaluan untuk saya berkata yang kita dah masuk 2023 tapi masih ada lagi mungkin dalam kalangan, kita ketepikan soal agama, tetapi masih lagi yang mempunyai persepsi mungkin daripada nenek mereka, ibu mereka yang wanita ni harus menjadi seorang yang sangat penyabar, awak kena akur sahaja. Mungkin Prof boleh berikan sedikit pandangan Prof berkaitan ini.
Okey, saya setuju penyabar ni sifat yang baik. Baik, betul. Tapi kalau terlalu sabar. Tapi tempatkanlah sabar di tempat yang sesuai. Contoh bila kita memandu tu, apa kata kita bersabar kan? Kalau traffic jam, jangan nak horn orang. Tetapi kalau kita bersabar, contohnya, pada saya mana-mana rumah tangga mesti ada konflik. Konflik kan. Tapi macam ni kita manage konflik tu. So kita bersabar bila ada konflik tu, kita tidak marah-marah, kita cuba nanti bila dah tenang kita berbincang. That is sabar. Tapi kalau kita sabar, kita tidak mendapat hak kita yang sepatutnya. Anak-anak tidak mendapat ayah yang menjadi role model. Anak-anak tidak mendapat ibu yang menjadi role model. Adakah kita tu sabar yang dituntut oleh agama? Kan? Kita kena fikir dari sudut itu. Sebab itu saya kata maknanya sabar taat ni macam mana? Sebab itu taat ke dengan contoh macam orang kata kita kena taat dengan suami, suami kena menyayangi isteri, kita kena taat dengan ibu bapa. Tetapi kalau ketaatan itu selagi dia tidak melanggar tata susila dan juga undang-undang, mencederakan orang, memukul, mendera, tidak menjalankan tanggungjawab, tidak bayar apa-apa nafkah ke apa semua, itu dah melanggar undang-undang. Jadi itu bukanlah sabar sebenarnya, itu lebih kepada persepsi kita itu adalah sabar. But that is not the right sabar lah pada saya. Berbalik kepada apa yang Prof katakan tadi, kita ada akal, jadi kita harus gunakan akal kita. Betul. Tersugi dan bersabar juga ada haknya. Baik, kita ada banyak lagi persoalan yang ingin kita tanyakan kepada Prof. Tapi sebelum itu kita nak dengar dulu pendapat kawan-kawan kita mengenai isu ini. Jom kita dengar. Bagi saya, tak adil pada diri sendirilah. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang wanita, kita punya hak untuk mempertahankan kita punya maruah. Mengapa kita memilih derita sedangkan kita boleh bahagia? Permulaan kita memang akan rasa sukar sebab dari single mother tu mungkin kita tak boleh hadapi. Tapi kita kena hadapi juga walau macam mana pun keadaan yang berlaku, kita hadapi. Ini experience saya yang lepas sebagai single mother selama 12 tahun. Alhamdulillah, saya rasa single mother adalah lebih baik daripada kita bersuami sebab kadang-kadang kita bersuami ni kita rasa semua depending on suami. Tapi sebagai single mother, kita lagi kita independent dan kita kena kerja keras. For me, benda tu dia depends dengan diri masing-masing actually. But as a woman, you have to love yourself before you choose the other person kan. You kena sayangkan diri you daripada you fikirkan orang lain. Sebab once you dah derita, dia akan rosakkan mental healthness you juga, akan efek anak-anak you juga, and of course entire life you. Kadang-kadang ada dua masalah. Lagi satu, kadang-kadang mungkin dia ada masalah dari segi sekampung ke macam mana dia tak nak malu orang malu, jadi dia terpaksa menghadapi terima apa kenyataan, mungkin disebabkan cinta kot. Kadang-kadang cinta, selagi ada cinta, selagi itulah dia rasa macam dia sanggup terima apa walaupun macam mana pun. Dia apa-apa berbalik pada diri sendiri kita mesti semua orang dalam dunia semua nak bahagia. Betul lah, sunyi tu betul. Tapi dalam masa yang singkat, kita janganlah layan perasaan tu lama-lama. Di sekejap tu kita akan rasa, betul, saya pernah tengok kawan dia memang dia berasa macam tu lah. Tapi bila lama-lama, kita aktifkan diri kita. Kita join Zumba, kita join geng-geng marhaban, geng-geng masjid, apa semua. Janganlah berasa diri tu settle janda. Tak payah, tak apa. Dia semuanya okey je. Masing-masing ada pendapat mereka tersendiri dan saya suka bila ada yang mengatakan you have to love yourself first before you love another person. Setuju, tapi mungkin juga kita tak faham apakah sebenarnya maksud love yourself. Pasti kita nak tanya Prof. Tapi sebelum itu, Prof Syira dan penonton, kami mempunyai kita mendapat seorang penonton yang telah menghantar DM di Instagram WHI yang sudi berkongsi kisah hidupnya dan kami juga telah sempat mendapatnya dalam talian sekarang ini. Jadi mungkin kita boleh terus bersama dengan Puan Hasanah. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam, Puan Hasanah. Selamat tengah hari. Baik, Puan Hasanah. Mungkin Puan Hasanah boleh terus kongsikan apa yang ingin dikongsikan itu, Puan Hasanah. Silakan. Okey, terima kasih wanita kerana akhirnya mengeluarkan topik yang bagus macam ni sebab saya melalui pengalaman saya sendiri, saya dah berkahwin agak lama, beberapa tahun. Saya rasa cinta. Dan apabila sesuatu terjadi antara kami, saya anggap itu dugaan. Dugaan yang tak boleh dielakkan. Dan kadang-kadang kalau kita minta nasihat orang sekeliling,
aku akan cakap benda yang sama. Itu dah biasalah asam garam kehidupan, asam garam rumah tangga. So saya selalu mengambil intipati positif yang mungkin ini adalah cabaran dalam rumah tangga. Tetapi tahun demi tahun benda sama berlaku. Bincangan lepas saja sesuatu kejadian itu berlaku, Walimah kalau bergaduh ke atau ternaik tangan ke, benda tu akan balik ke square one. Maknanya itu adalah satu bagi bekas suami, saya sudah bercerai akhirnya. Bekas suami itu adalah normal bagi dia. Tetapi yang menanggungnya adalah saya dan anak-anak. Jadi pada satu tahap yang saya tidak tahan lagi dan kawan-kawan hanya mengatakan benda itu biasalah. Tapi sebenarnya itu tidak biasa untuk wanita untuk menahan selama itu. Jadi saya dapat empati benda itu terpaksa saya lepaskan status saya dan demi anak-anak juga. Mereka terkesan mereka lebih banyak takut-takut ya. Mereka tidak fokus dalam pelajaran. Setiap kali nampak marah-marah. Kasih sayang daripada seorang ayah itu tidak nampak di situ. Jadi saya tidak sanggup lagi berkorban orang kata mental dan juga tenaga untuk berpura depan keluarga, depan kawan-kawan yang kami bahagia. Jadi bagi saya nak share pengalaman ini supaya ramai lagi di luar sana untuk lebih berani memikirkan untuk diri sendiri, sayang diri sendiri dan juga anak-anak lah, sebab masa depan yang lebih baik untuk bahagia. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Hasanah sudi berkongsi kisah dan pengalaman Puan, dan semoga Puan diberikan kekuatan untuk meneruskan hari-hari yang seterusnya. Baik, mungkin kita boleh terus bersama dengan Prof. Prof, kalau kita dengar tadi kesan terhadap individu itu sendiri, kesan terhadap anak. Dan ia adalah satu kitaran. Suami atau bekas suami ni rasakan itu adalah normal. Jadi mungkin ramai yang sedang menonton sekarang ini pun yang mungkin dalam situasi ini boleh berkait, dan persoalannya bagaimana untuk saya orang kata break the cycle, kitaran ini, bagaimana boleh saya putuskan kitaran ini? Saya kira lah, saya bercakap dari segi perspektif seorang kaunselor. Pertama sekali, kalau ingin dapatkan, nak break kan, nak pecahkan, kenapa saya kena ada macam dipanggil turning point lah untuk saya berubah. So jadi individu itu dia kena dapatkan someone yang boleh membantu dia untuk dia berubah. Kalau dia cuma cerita saja dengan kadang-kadang kawan-kawan cuma boleh dengar. Tetapi kalau seorang yang boleh bagi dia, orang panggil empower dia untuk bergerak ke langkah berikutnya, itu adalah sangat penting. Itu adalah sangat penting. Jadi sebab kalau ikut cerita Puan Hasanah tadi kan, sebenarnya kalau kita dengar betul, dia ada cakap kan, bermula dia rasa macam okey, tapi lepas tu dia kata tak boleh, dia kata maknanya ada turning point. Dia tidak boleh berpura-pura lagi. Dah ada turning point, dia berubah. Sebab once dia berubah je, dia akan buat tindakan. Jadi kita nak bantu individu tu, dia sampai dekat point tu supaya dia terus ambil tindakan. Tapi sebelum dia sampai kat point tu, memang ada setengah orang dia akan proses tu sendirilah macam ni. Tapi ada orang dia tak ada, dia akan lembik je terus. Jadi kalau kita sebagai rakan kepada individu ni, kita kena bantu dia. Bukannya kita kata you pergilah bercerai, tidak. Kita kena lebih okey, sekarang apa yang awak nak dalam hidup awak kan, macam mana ni, apa yang saya boleh bantu untuk awak mengakhirkan penderitaan ni. Jangan sesekali cakap bercerailah ke apa, sebab kita tak tahu apa yang terbaik untuk dia. Sebab urusan cerai ke ni biarlah itu dia sendiri yang tentukan, bukan kita. Jadi kita lebih kepada apa yang saya boleh bantu untuk awak bahagia misalnya. Jadi kalau awak nak saya temukan dengan orang yang mungkin boleh membimbing awak untuk membuat tindakan yang boleh menyebabkan anda lebih bahagia, saya boleh carikan contohnya. Ini adalah contoh kita bantu rakan kita lah, kalau orang tu orang terdekat dengan kita. Jadi sebab kalau ikut cerita Puan Hasanah tu, betul ke apa saya cakap tadi? Anak-anak bekas suami dia tu sendiri melihat benda tu normal. Sebab dia mungkin melaluinya juga kan. Sebab itulah janganlah jadikan dia macam cycle balik. Nanti anak-anak dia pun buat balik nanti bila berdewasa. Itu kita tak nak kan. Baik, itu dia. Maksudnya peranan orang sekeliling untuk membantu individu ini keluar daripada perkahwinan. Segi baik. Segi dan juga Prof. Kita kita berada di wanita hari ini. Topik kita lebih banyak kita sentuh mengenai wanita. Persoalannya, adakah kaum lelaki, kaum Adam di luar sana yang terjerumus dengan topik kita pada hari ini? Saya tak berani nak cakap
ada ke tak ada tu, saya ada tu memang ada, tapi berapa tu saya tak tahulah, sebab itu data kan. Data ni kita nak buat, kita kena buat research, tapi memang ada. Memang ada. Dan cuma dia mungkin lain sikit mungkin dari sudut pattern, dari sudut contoh kalau lelaki Muslim dia boleh kahwin lebih daripada satu, mungkin tetapi kalau kita tak nak sentuhlah pasal poligami tu, sebab bukan kita punya fokus discussion kita nak sentuh, ada lelaki yang dia sangat sayangkan, ada seorang memang dia sangat sayangkan seseorang tu, dipanggil apa, unconditional. Dia sangat sayang walaupun dia dapati, percaya tak cakap, saya pernah jumpa satu kes, dia sendiri yang dapati isteri dia curang. Tapi dia tak nak bercerai. Isteri dia nak bercerai, dia tak nak sebab dia sangat sayangkan. Dia sangat sayang. Jadi kadang-kadang isunya itu kat situ bukanlah perceraian, tapi dia sendiri hidup dalam ikatan di mana dia tak percaya dengan isteri dia. Nampak tak? Kalau dia boleh lupakan dan terus mulakan balik hidup, dia boleh percaya balik, tak apa. Tak juga. Dia menderita. Dia menderita sebab dia rasa suami dia, isteri dia ni curang, dah pernah curang memang yang dia sendiri yang tangkap. Jadi depan mata dia bukannya orang bawa cerita. Jadi dia sendiri hidup di dalam keadaan tidak bahagia. Jadi sebab itulah kalau dia sendiri tidak bahagia kan, jadi dia macam mana dia nak teruskan menjadi seorang bapa yang baik. Dan dia bila dia sendiri macam mengesyaki isteri dia, walaupun dia kata dia dah maafkan, dia akan efek juga kepada layanan kepada anak-anak. Dia mungkin akan kata, betul ke ni anak aku? Dia nampak tak? Benda-benda seperti itu. Jadi benda itu tidak sihat dalam sesebuah ikatan kekeluargaan. Jadi cuma dari segi kaunseling ni, saya cakap tu teranglah, kaunseling perkahwinan keluarga ni orang lelaki jarang mengadu. Orang lelaki jarang mengadu. Tetapi itu tidak bermaksud orang lelaki tidak bermasalah. Jadi kita kena bantu dua-dua lah. Kita kena bantu dua-dua sebab ada memang orang lelaki yang perlukan bantuan emosi. Dan mereka sebenarnya nak keluar daripada ikatan tu kerana, tapi dia tak berani tu bukan kerana, mungkin bukan sebab status sangat kot, tapi lebih kerana kasih sayang dia yang tidak berbelah bagi, tetapi sebenarnya dia kasih sayang tu dah tercalar kat situ. Macam itulah. Ada juga yang dia rasa dia tak nak, ada juga dalam kes yang kita jumpa, sebab dia tak nak anak dia ni, dia takut dia tak dapat hak penjagaan. Dia takut tak dapat hak donah lah, tak dapat hak penjagaan. Jadi tapi kalau dia beritahu court, biasanya court akan tengok status mak tu macam mana, tapi dia tak nak juga dedahkan pasal isteri dia. Itu saya kata balik kepada dia sayang tanpa syarat dah memang. Itulah, jadi maknanya balik kepada dia lah, apakah yang dimaksudkan dengan sayang. Sebab itulah kalau kita sayang sesuatu ni, saya kira sayang yang tak ada putus ni hanyalah ibu bapa pada anak lah, biasanya lah kan. Perkahwinan ni sebab itu dia ada perjanjian. Anak-anak dengan ibu mana ada perjanjian. Kau mesti jadi mak aku mesti jadi anak kau, tak ada kan. So jadi perkahwinan ni dia ada perjanjian. Sebab perjanjian ni dia memang boleh ditamatkan. Macam itulah. Okey, baik. Dan Prof, saya nak tanya juga, tadi kan kita dah dengar self love banyak, dan Prof pun tadi sempat berkongsi kalau kita tak bahagiakan diri kita dahulu, bagaimana kita nak bahagiakan orang di sekeliling. Jadi self love ni luas, Prof. Dalam konteks kita hari ini, apakah yang harus mereka faham berkaitan dengan self love? Okey, cintai diri sendiri. Kita dengarlah macam-macam orang kat luar sana cakap. Cinta orang ni kita faham. Cinta kat diri sendiri. Apa benda cinta kat diri sendiri kan? Pada saya, kalau kita nak tengok dari sudut yang lebih tepat, ialah kita tahu apakah hak kita. Kita tanya pada diri kita, berapa ramai orang yang berkahwin, dia cuma sebab saya cintakan dia. Tapi apakah yang hak-hak saya dalam perkahwinan? Apakah hak-hak suami, apakah hak isteri, apakah hak anak-anak dalam satu ikatan kekeluargaan? Berapa ramai yang tahu kalau misalnya berlaku macam ni, sebab kita dengar banyak kes kat luar sana. Apabila contohnya katalah suami atau isteri meninggal, dia sendiri tak tahu hak macam mana nak uruskan harta tu, semua hak kan. Jadi perkara-perkara ni dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia fikir dia tak ada hak. Jadi dia harus ikut saja apa yang telah tentukan untuk dia. Jadi sayangi diri sendiri, maknanya tahu hak anda. Hak kita sebagai seorang wanita, hak kita sebagai seorang lelaki, kat mana kita nak mengadu. Janganlah adu pada, ada orang dia mengeluh banyak-banyak kat media sosial. Dia kata tak bahagia. Tapi bila kita minta dia jumpa profesional, dia tak nak. Jadi bila kat media sosial, mula-mula orang baca orang kesian. Tapi percayalah cakap saya, bila orang selalu post,
katalah kita ada seorang dia post dia kecewa hari-hari, lalu kita meluat. Ya, betul. Jadi sebab you telah meluahkan pada tempat yang tak sepatutnya. Sekali tu mungkin okey. Tapi bila dia berkali-kali, orang dah kata something is not right lah with this person. You kena buat sesuatu. Macam tu lah. Boleh mengeluh, nak komplain, boleh. Tapi awak harus cari cara penyelesaiannya. Action tu penting. Betul. Kalau mengeluh 10 kalau tahun, you sayang diri you kan. Tadi kan cakap self-love kan. Okey, baik Prof. Kalau boleh kami dapatkan sedikit kata-kata terakhir daripada Prof, macam mana secara ringkasnya untuk kita bantu individu-individu ini untuk keluar daripada hubungan toksik ini. Silakan Prof. Okey, untuk keluar daripada hubungan toksik ni, pertamanya kita lihat apa masa mula kita mengikat hubungan tu. Apa tujuan? So adakah tujuan tu, of course lah, bila kita memulakan perkahwinan ni kita ada macam-macam impian. Bukanlah semua impian tu akan dapat direalisasi. Kadang-kadang impian tu tak realistik pun kan. So jadi kita tengok apakah impian yang realistik. So katalah impian tu dia patut direalisasikan. Contoh, menjadi ibu yang penyayang, menjadi bapa yang penyayang, menjadi ibu dan bapa yang bertanggungjawab terhadap anak-anak. Jadi kalau ada benda tu yang tidak terrealisasi, malahan makin teruk, so kita fikir perjanjian yang kita buat, perkahwinan adalah perjanjian. Adakah perjanjian tu perlu ditamatkan ataupun perlu diteruskan? Jadi kalau misalnya kita kata kita derita tapi kita memilih untuk kekal, jadi siapa kita nak salahkan? Kita boleh salahkan ramai orang. Tapi kita hanya boleh mengawal diri kita. Betul. Kita tak boleh kawal jiran kita. Kita tak boleh kawal kawan kat office kita nak mengata. Kita tak boleh kawal orang dekat luar rumah kita nak mengata, you ni janda lah, you ni duda. Kita tak boleh kawal dia orang. Tapi kita boleh kawal diri kita, insyaAllah. Okey, baik. Rumusan yang memberikan kita semua, saya rasa membuka minda kita lah, Prof, ya, memberikan pencerahan. Sebab kadang-kadang bukan kita tak tahu, Prof. Kita tahu. Tapi kita perlukan seseorang untuk mengingatkan kita seringkali. Awak harus buat ni dan sebagainya.